Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana pada minggu yang lalu telah kita masuki bab berkenaan dengan beristinja dengan menggunakan batu, dan juga pada masa yang sama kita menerangkan berkenaan dengan bahawa istinja itu hanya sah dengan menggunakan apabila kita menggunakan air yang mutlak ataupun air yang tahur, di mana air yang tahur ataupun air yang mutlak itu adalah air yang dalam asal kejadiannya sendiri atau air yang semula jadi. Baik, dalam hukum menggunakan air yang tahur ini ataupun air yang bersuci lagi mensucikan ini, ia ada mempunyai dua hukum. Hukum yang pertama adalah hukum harus menggunakan air tersebut, dan hukum yang kedua adalah makruh menggunakan air tersebut. Dia boleh gunakan, cuma menggunakan hukumnya adalah makruh. Kalau yang harus itu adalah air yang biasa-biasa, yang asal semula jadinya itu kita gunakan dengan biasa-biasa. Adapun yang makruh itu, ia terbagi kepada 4 jenis. Yang pertama, apabila air yang mutlak itu terlalu panas. Air yang terlalu panas. Yang kedua, air itu terlalu sejuk. Jadi menggunakan hukum ini, menggunakan air ketika dalam keadaan seperti itu, hukumnya adalah makruh. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah air yang diambil daripada tempat yang pernah ditimpa oleh azab. Pernah ditimpa azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti di Laut Mati. Jadi air itu sah tu kalau kita nak wuduk, cuma hukumnya adalah makruh. Kerana pernah diturunkan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat dinamakan sebagai air yang dijemur atau air al-musyammas. Air yang dijemur atau air musyammas. Air musyammas ini kalau mengikut pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan pada pendapat beliau tidak makruh. Pada pendapat beliau. Tapi kalau kebanyakan ulama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan hukum menggunakan air musyammas itu adalah makruh. Apa yang dimasukkan dengan air yang dijemur ini adalah, kalau kita mengikut kepada syarat-syaratnya, di antaranya adalah air itu diletakkan di bekas yang diperbuat daripada besi. Selain daripada emas dan perak. Dijemur di negeri yang ada musim panas, pada musim panas. So bermakna Singapore excluded. Tak masuk. Di dalam bekas yang dibuat pada besi, dijemur di negeri yang ada musim panas, ketika musim panas, dan menggunakan air itu ketika masih panas. Jadi hukumnya adalah makruh kerana ia boleh menyebabkan penyakit kulit. Dia boleh menyebabkan penyakit kulit, maka sebab itu dimakruhkan menggunakannya. Dan syarat yang di antara syaratnya lagi adalah tidak mempunyai air lain selain daripada air musyammas. Jadi kalau dia tidak ada pilihan lain melainkan air musyammas sahaja, maka menggunakan air musyammas ketika itu tidaklah menjadi makruh. Pasal no choice, terpaksa pakai. Ketika itu tidak lagi menjadi makruh. Baik, jadi inilah air mutlak ataupun air tahur, suci lagi mensucikan, tetapi hukumnya adalah makruh menggunakannya.
Baik, jadi itu adalah kategori yang pertama. Jenis air yang kedua ataupun kategori yang kedua adalah dinamakan air yang tahir. Air yang tahir. Tahir maknanya dia suci tapi dia tidak mensucikan. Hukum menggunakan air itu tidak sah untuk digunakan mandi hadas, tidak sah untuk digunakan sebagai angkat wuduk dan sebagainya. Tidak sah. Dia suci tapi dia tidak mensucikan. Di antara air yang tahir itu adalah air yang dinamakan sebagai air musta'mal. Air yang digunakan. Al-musta'mal bermakna kalau kita tengok secara bahasa bermakna air yang digunakan. Tapi kalau ikut hukum syarak, al-musta'mal bermakna air musta'mal itu air yang digunakan untuk bersuci yang wajib. Wuduk yang wajib, mandi hadas, ini dinamakan sebagai air musta'mal. Jadi air musta'mal tak sah untuk digunakan buat ibadat. Tak sah. Tapi kalau kita nak gunakan air musta'mal tu untuk padamkan api ke, untuk basuh baju ke, untuk siram pokok ke, tak mengapalah. Baik. Syarat menjadikan air itu musta'mal itu ada beberapa syarat. Yang pertama, air itu kurang daripada 2 kullah. Bermakna ia lebih kurang dalam 240 liter. Kurang daripada 240 liter. Yang kedua, ia digunakan untuk untuk perkara yang wajib. Bersuci yang wajib, mandi hadas dan juga angkat wuduk yang wajib. Yang ketiga, ia telah terpisah daripada anggota badan. Jadi kalau dia masih pada anggota badan kita, dia belum berpisah, maka air itu tak dihukum sebagai air musta'mal. Saya kasih contoh, kita tuang air kat tangan kita, kita gosok ni, bermakna ni belum terpisah daripada anggota badan kita. Tapi kalau air ni, dia dah pergi ke tangan kiri kita, yang ni dah kira musta'mal. So kita kena ambil air yang baru. So as long as masih kat tangan kita, kita gosok, tak dinamakan sebagai air musta'mal. Ratakan air pada air yang sama yang belum beralih, air itu tetap dinamakan air yang mutlak. Air yang okey. Untuk sah, untuk digunakan. Tapi kalau dia telah berpindah tempat yang lain, telah terpisah daripada anggota badan kita, itu dinamakan sebagai air musta'mal. Jadi kena dan ia hanya dinamakan musta'mal ini pada perkara yang wajib. Kalau dia yang sunat, itu tak dinamakan musta'mal. Wuduk sunat ke, mandi sunat ke, itu bukan air musta'mal. Sah untuk digunakan untuk perkara yang wajib. Baik. Yang keempat adalah tidak berniat ightiraf. Ightiraf tu bermakna niat mencedok. Contoh sekarang kita dah basuh muka ni. Kita dah basuh muka. Sekarang ni air kat tangan kita ni, ada air musta'mal. So kalau kita nak cedok, air lagi untuk basuh tangan kanan kita, bermakna air dalam tu dah jadi musta'mal, dah bercampur. So kita kena buat apa? Kita kena niat ikhtilaf saja. Maksudnya kita nak ambil air tu sebagai air, tangan tu kita nak mencedok air. Maka air tu tak jadi musta'mal. So kalau ada 4 syarat ini, barulah air itu menjadi air yang musta'mal. Air yang telah digunakan. Baik. Adapun air yang bercampur dengan benda-benda yang lain, pun termasuk kategori air yang tahir. Air yang suci tapi dia tidak mensucikan. Baik, kalau contoh dah Ustaz, kalau saya punya air ni termasuk air Milo sikit. Terkena sikit air kopi. Terkena sikit air sirap. So macam mana hukum dia? Kita kena tengok air tu macam mana. Kalau kita tunjuk kat orang, ini air apa? Orang kalau kata air tu air putih, bermakna tu masih boleh digunakan lagi. Tapi kalau kita tunjuk kat orang, ni air apa? Ini Milo lah, obviously lah. Bermakna tu air dah tukar nama. Bila dia dah tukar nama, dah tak boleh pakai, tu agak wuduk lagi. That's how kita, dia punya formula dia. Sikit tu berapa sikit tengok. Kalau kita tunjuk kat orang tengoknya air apa? Orang dah nampak keruk, obviously dah tukar air putih. Orang nampak ini dah air sirap kurang warna, kurang sirap. Ini air sirap kurang sirap ni. Tawar ni, maknanya air dah tukar nama. Dah tukar nama, dah tak boleh pakai. Itu dah bukan nama air mutlak. Jadi itu yang kedua. Jadi kalau kita tengok secara ringkasnya, hukum menggunakan air ni, dia juga ada hukum. Kan? Kalau yang wajib, menggunakan air itu wajib apabila ketika nak melakukan ibadat yang wajib. Mandi hadas. Angkat wuduk. Jadi menggunakan air ketika itu adalah wajib. Yang kedua adalah sunat.
Kalau kita nak menggunakan pada ibadat yang sunat. Kan? Baik. Yang ketiga, makruh. Seperti air musyammas, air yang dijemur tadi. Yang keempat ada dinamakan khilaful aula. Khilaful aula bermakna meninggalkan menggunakan air itu lebih baik. Seperti menggunakan air zam-zam untuk istinja. Sah, tapi tinggalkan lebih baik. Tinggalkan lebih baik. Kalau mazhab Hanafi mengatakan haram, tak boleh. Mazhab Syafi'i kata tinggalkan lebih baik. Dia tak kata haram, tapi lebih baik tinggalkanlah. Yang kelima adalah haram, iaitu menggunakan air milik orang lain tanpa izin. Kebas orang punya air. Maka hukumnya haram. Tapi sah. Kita nak urut pakai air orang lain sah. Tapi hukumnya haram. Dosa. Yes. Jadi ini adalah hukum menggunakan air tersebut. Kemudian air yang kategori yang ketiga adalah air yang terkena dengan najis. Berkenaan dengan air najis ini atau dinamakan air mutanajjis, kita akan lalu buat ini sampai nanti pengarang kitab Safinatun Najah akan terangkan berkenaan dengan air yang berubah kerana najis ataupun tak berubah kerana najis. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada esok hari insya-Allah menyambung berkenaan dengan bab istinja ni insya-Allah. Baca surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعانا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.